sebab saya rasa saya mampu untuk kahwin tambah satu lagi. Kalau mampu, dah kalau itu pilihan awak, saya tak boleh nak halang lah. Tapi saya harap awak bolehlah berlaku adil antara saya dengan bakal madu. Awak tahu kan apa tanggungjawab awak sebagai suami. Oh, Kiranya awak kena bagilah nafkah zahir dan batin sama rata. Tak bolehlah berat sebelah. okey. InsyaAllah. Kalau saya mampu, saya bagilah seadil yang boleh. Senangnya dalam hati kalau beristri dua, seperti dunia mana yang punya. Buat je. Korang punya suami ke ni? Korang ni. Ni suami kita Kita ni. nampak dia dekat taman sana. Keluar dengan tak tahulah siapa ni. Mungkin dia orang pasal kerja kot. Tapi korang mungkin korang boleh tanya lah kot. Tapi tak tahulah kalau mungkin bakal isteri korang yang bakal ada korang ketiga kan. Boleh jadi ni. Tapi cantik daripada korang ni. Kan? Memang nampak macam cantik daripada korang ni. Nanti korang bincang lah dengan suami korang Bye. Selamat bermadu. Semalam jiran sebelah rumah kita ada bagi tahu yang awak jumpa dengan seorang perempuan ni. Dekat mana? Dan siapa perempuan ni? Dia tu kawan office saya je. Tapi saya rasa saya dah macam dapat semacam je kawan office ke ni? tapi saya rasa saya dah jatuh hati lah kat dia. Kenapa sekarang baru awak cakap? Sebab sebelum ni saya tak sedia lagi nak bagi tahu. Apa maksud awak tak sedia? Saya Kiranya awak nak kahwin dengan dia lah. kalau awak dua izinkan, Tapi memang tak cukup dua orang. saya rasa saya dah mampu untuk tambah satu lagi kot. Kalau macam tu awak pandailah itu kebaikan dan keburukan dia. Anak kahwin tiga. Cantik pula dia tu. Pasal nak kahwin tak pula? Assalamualaikum. Adakah anda tahu apa itu poligami? Mesti anda tak tahu kan? Jadi, mari kita rungkaikan apa itu poligami. Okey, baiklah. Perkataan poligami ini sebenarnya berasal daripada perkataan Yunani iaitu polas ataupun poli yang bermaksud banyak ataupun gomen dan gomain iaitu kahwin ataupun berkahwin. Dan secara ringkasnya, poligami ini bermaksud di mana seorang suami berkahwin melebihi seorang isteri pada sesuatu masa. Dari pandangan Islam pula, poligami ini ialah seorang suami berkahwin dengan lebih daripada seorang isteri pada sesuatu masa, tetapi ia tidak boleh melebihi daripada 4 orang isteri. Hukum asal berpoligami adalah harus. Walau bagaimanapun, hukum itu akan berubah mengikut syarat dan keadaan semasa. Seperti hukum itu akan berubah kepada sunat, makruh dan haram. Antara sebab harus berpoligami adalah isteri itu mandul, yang kedua adalah isteri itu sakit berpanjangan, yang ketiga adalah suami bermusafir, dan yang keempat adalah isteri suka dididik. Hukum poligami itu menjadi sunat apabila seseorang lelaki itu tidak mencukupi dengan seorang isteri. Antara sebabnya adalah isteri itu mandul ataupun sakit, dan juga ia tidak meragui yang untuk berlaku adil kepada isteri-isterinya. Sedangkan beliau menghendaki anak dan juga beliau akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Ini kerana ia mempunyai kebaikan dan maslahat syarat. Hukum yang kedua, hukum poligami menjadi makruh apabila sekiranya poligami ini bukan kerana keperluan tetapi hanya kerana keseronokan hawa nafsu semata-mata dan beliau meragui keadilan terhadap isteri-isterinya. Ini kerana poligami ini akan memberi kesan kepada perkahwinan dan juga memberi kemudaratan kepada isteri-isterinya disebabkan kerana ketidakadilan beliau. Hukum yang ketiga adalah hukum poligami menjadi haram apabila seseorang lelaki itu berpoligami merasa zan dan yakin tidak mampu berlaku adil kepada isteri-isterinya. Boleh jadi lelaki itu berada dalam kemiskinan ataupun kerana kelemahannya dan juga tidak yakin dirinya dapat mengawal kecenderungan dan sifat prejudisnya. Ini kerana beliau akan memberi kemudaratan kepada orang lain. Dalam video kami ini terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama adalah mengkaji faktor-faktor terjadinya poligami. Yang kedua adalah menghuraikan perspektif berpoligami terhadap sesebuah keluarga. Yang ketiga adalah mengkaji kesan berpoligami terhadap institusi keluarga. So, nama saya Muhammad Zakir Biniza dan pada petang ini saya akan menjadi rumah seorang orang awam untuk bertanyakan berkenaan dengan persepsi masyarakat berkenaan dengan poligami. Jadi, mari kita jumpa orang awam tersebut. Okey. Siapa tuan? Okey, macam tu saya nak tanya tuan lah. Nama tuan dan juga tuan daripada mana?
Nama saya Muhammad Azim Radin. Saya bukan pelajar Universiti Malaysia Terengganu dan saya mengambil kos matematik gunaan. Daripada UMT. Alright. So, saya nak tanyakan soalan yang pertama lah kan. So, apakah pemahaman anda berkenaan poligami ataupun apa yang anda faham berkenaan poligami? Okey, bila cakap pasal poligami, benda yang mendatang kepada minda saya adalah perkahwinan banyak lah daripada pihak lelaki. Di mana pihak lelaki menginginkan isteri yang ramai ataupun pasangan yang ramai, iaitu lebih daripada satu lah. Itu pengalaman saya. Itu pemahaman anda. Okey. Terima kasih soalan. Okey, soalan kedua pula. Okey. Soalan ni mungkin berbau kontroversi sikit, tapi poligami ni bagus atau tak? Bagi saya tidak pada masyarakat kita, disebabkan poligami ini memerlukan apa orang panggil? Memerlukan banyak usaha dan banyak perhatian kepada pasangan. Jikalau saya melihat pada masyarakat kita sekarang ini, kita kekurangan apa yang kita panggilkan sebagai keadilan kepada dua belah pihak. Saya rasa tidaklah. Tidak bagi masyarakat di sini lah. Tidak bagi orang. Okey, itu soalan yang kedua. Okay, soalan yang ketiga pula. Pada pandangan anda, apa yang menyebabkan berlakunya poligami di Malaysia? Okey, melihat pada isu semasa lah. Saya melihat pada isu semasa dan soal kini yang berada di sosial media. Saya rasakan seseorang yang ingin berpoligami itu, dia merasakan pasangan mereka kurang sesuai ataupun sudah bosan dengan pasangan mereka. So, mereka mencari sesuatu yang menarik mereka, menarik perhatian mereka semula. Contohlah kalau tuan ada isteri lah, isteri tuan garang lah, isteri tuan garang dan tidak menarik lah, asyik marah je. Mungkin seseorang itu berfikir, apa yang kita lakukan memang itulah penyebabnya poligami bagi saya. Disebabkan pasangan dan diri sendiri. So basically dia lebih kepada melibatkan ketidakseimbangan perasaan di pihak lelaki lah macam ni. Lebih kepada emosi. Okey. Dan soalan terakhir bertanya, okey. Pada pandangan tuan, apakah kesan yang ketara terhadap sesebab institusi kekeluargaan jika berlakunya poligami? Okey, pada soalan ni saya rasakan ada kesan yang buruk dan kesan yang baik lah. So, saya bagi kesan yang baik. Contohnya kalau sebuah institusi keluarga, contohnya kita ambil kepada bapa. Contohnya kalau bapa berpoligami ramai dan satu hari bapa tu sakit dan semakin tua. So, siapa yang akan menjaga bapa? Isteri lah yang akan menjaga dan akan bersatu padu untuk menjaga suami. Dan saya rasa pada kesan yang buruk adalah daripada segi emosi ataupun kurang kasih sayang lah. Contoh pada anak-anak, lebih kepada anak-anak. Jika anak-anak merasakan ketidakadilan kepada ibu bapa mereka, mereka akan rasa tekilan ataupun mereka akan rasa kurang dia kasih sayang daripada seorang bapa. Dan itu saya rasa tidaklah baik untuk institusi keluarga dan akan meruntuhkan sebuah keluarga tersebut. Okey. So sekian saja daripada kami. Terima kasih sebab meluangkan masa jawab soalan-soalan kami. So sekian daripada saya. Kami telah membuat inisiatif untuk menemu bual masyarakat awam untuk mengetahui persepsi mereka terhadap isu tersebut. Di sini, saya telah menjemput seorang individu untuk ditemu bual. Assalamualaikum, Cik. Assalamualaikum. Okey, saya akan ditemu bual oleh kami untuk mengetahui isu poligami ni lah. So, boleh bagi tahu saya nama Cik dan apa Cik buat sekarang? Nama saya Asma, umur 21 dan saya student UMT, course Sains Marine. Okey, so Cik Asma, apa pemahaman Cik Asma mengenai poligami ni? Adakah dia baik ataupun buruk pada Cik Asma? Poligami tu bagi saya ikut situasi. Ada baik dan buruknya, of course. Bagi saya, poligami, kalau isteri pertama dia setuju, dia akan memberikan efek yang baik lah kepada rumah tangga tu. Sebabnya, dia juga akan benefitkan kepada isteri pertama tu. Sebagai contoh, isteri pertama tu boleh ada lebih masa untuk diri dia sendiri. Dia tak perlu layan husband dia the whole time. Okey. So, pada pandangan Cik Asmara kan, apa yang menyebabkan berlakunya poligami ni di Malaysia? Okey. Kenapa poligami terjadi di Malaysia? Salah satunya lah, kita mostly Melayu Islam. Jadi dalam Islam ada mengharuskan poligami ikut situasi. Betul. So kita pegang pada itu. Jadi kadang-kadang ada yang ikut sunnah yang betul-betul lah, yang macam berkahwin dengan wanita yang janda ataupun susah untuk tolong wanita itu. Tapi ada juga yang kata kahwin poligami itu sunnah. Dan mereka gunakan word sunnah itu untuk bersuka-suka kahwin banyak. Itulah kenapa Malaysia ni banyak poligami itu adat. Baiklah, terima kasih Cik Asma. Saya ada soalan yang terakhir untuk Cik Asma. Pada pandangan Cik Asma kan, apa kesan yang ketara terhadap institusi keluarga di Malaysia ni jika berlakunya poligami?
Kalau pendapat saya kesan terhadap keluarga tu, satu, kalaulah benda tu tak ada persetujuan dengan ahli keluarga yang pertama tu, dia akan menyebabkan kesedaruan rumah tangga, of course. Dan dia akan, pertama sekali, paling penting dia akan efek kepada anak-anak. Dia emosi, dia punya ni lah, mental stability anak-anak tu, dan dia boleh efek kepada future anak-anak. Itu yang paling utama lah bagi saya. Terima kasih banyak-banyak Cik Asma atas respons anda kepada kami. Terima kasih banyak, kami menghargai masa yang diluang kepada kami. Saya Wardina Adli. Di sini saya ingin menemukan masyarakat awam berkaitan dengan perspektif mereka terhadap poligami. Jadi di sini saya ada seorang individu untuk ditemukan berkaitan dengan tajuk tersebut. And then, but then nowadays, orang salah gunakan poligami tu. Yeah. So, orang kahwin bukan sebab nak tolong wanita. So, kalau poligami, you have more responsibilities kan. But then, orang punya orang abaikan responsibility. Instead of to natural responsibility, orang kahwin sebab nak Mendapatkan kepentingan untuk diri. Ya, betul. So maksudnya poligami ni bagus ataupun tak sebenarnya? Depends on the guy. Kalau the guy punya niat tu bagus, then it's good for the family lah. Okay, so Yeah. Puan pernah tak berhadapan dengan orang yang berpoligami, kawan ke ataupun kenalan tepi-tepi rumah ke macam mana? Pernah. Ya, pakcik. Yang pakcik. Okay. Ya. So sebenarnya apa yang menyebabkan seseorang tu dia nak berpoligami? Baik. Contoh cakap tadi kan. Macam dia just nak puaskan. Ya. Nafsu. Okay. That could be one thing. Tapi like the proper way is to macam to help women lah. Yang macam ibu tunggal ke orang susah ke kan. Macam tu lah. So kalau yang sekarang ni nak tanya berkaitan dengan kesan poligami tersebut kepada dia punya isteri ataupun suami dia. Kalau do the proper way, like dia akan inform the first then, and then macam kalau okay then they just proceed lah, then it's a good thing lah for the family. Tapi kalau like it would impact negatively kalau dia macam go behind the back, Maksudnya tak bagi tahu. Betul, tak bagi tahu beforehand lah kan. Lepas tu yang tu macam it would create more harm lah to the family. Benda tu boleh merosakkan rumah tangga lah kan. So terima kasih Puan atas pandangan berkaitan dengan poligami. Seterusnya, dapatan kajian yang diperolehi daripada sumber orang luar ialah pemahaman tentang poligami pihak lelaki menginginkan isteri yang ramai. Poligami juga tidak bagus kepada masyarakat kerana perlu banyak usaha untuk memberikan kewajipan kepada para isteri serta kurang keadilan untuk kedua pihak. Sebab berlaku poligami ini juga ialah kerana isu semasa, merasakan pasangan kurang sesuai dan bosan, inginkan pasangan yang lebih menarik serta hawa nafsu yang terlalu kuat. Terdapat dua kesan, iaitu kesan baik dan kesan buruk jika berlakunya poligami ini. Kesan baik ialah memberi peluang kepada isteri untuk mengurangkan tanggungjawab dalam memenuhi hak-hak suami kerana hak-hak tersebut dikongsi bersama isteri-isteri yang lain. Kesan buruk pula ialah akan membebankan suami kerana terpaksa cari duit lebih untuk memberi nafkah kepada kedua-dua belah isterinya. Kajian yang kedua adalah kebaikan dan keburukan berpoligami. Poligami ini juga mengikut situasi pasangan. Antaranya si isteri memberi persetujuan kepada suami untuk berkahwin lain. Hal ini kerana isteri dapat meluangkan masa sendiri dengan lebih banyak. Tapi bila kita berpoligami ni juga, kita akan adanya keburukan apabila seseorang itu tidak mengamalkan cara berpoligami dengan baik. Contohnya, bila seseorang itu tidak mengamalkan poligami, rumah tangga tersebut akan hancur di mana orang yang melakukan poligami ini tidak mengamalkan syariat yang betul menurut Islam dan hanyalah untuk melepaskan nafsu semata-mata. Poligami tanpa persetujuan akan menyebabkan institusi sebuah keluarga itu kecelaruan. Seterusnya adalah perkara yang menyebabkan poligami di Malaysia berlaku kerana majoritinya penduduk Malaysia adalah masyarakat Islam. Oleh itu, apa yang dapat kita rumuskan daripada semua hasil kajian ini ialah apabila seseorang itu sudah bergelar ketua keluarga, maka haruslah ketua keluarga itu memastikan bahawa keluarganya mempunyai unsur yang positif dan baik dan mengelakkan kezaliman yang berlaku dalam kekeluargaannya. Sekian daripada saya, terima kasih.